Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhrajas sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, ucapan syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia yang Allah kurniakan kepada kita sehingga dapat kita menunaikan solat subuh sebentar tadi secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah dalam melakukan kebaikan, melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan ini, mari sama-sama kita membanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa risalah Islam, risalah perjuangan Islam dengan jihad dan juga pengorbanan yang baginda telah laksanakan. Dan samping kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat akan wabak COVID-19 yang menjadi satu pandemik seluruh dunia dan begitu cepat cara penyebarannya, dan sama-sama Allah beri kekuatan kepada kita terus dan menerus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana doa merupakan salah satu daripada senjata bagi kita orang yang beriman. Segala apa yang kita terima ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat ianya daripada kita. Cepat ya dia merebaknya. Satu kluster baru, apa ni, kluster siwa gangga. Dah dipahamkan bentuk virusnya pun dah berubah ya. Cepat ya dia merebak. Jadi sama-sama kita mematuhi apa juga kehendak daripada pihak-pihak yang berwajib. Kalau ada yang diminta untuk kuarantin dan sebagainya, maka kita patuhlah perintah tersebut untuk kebaikan kita bersama. Kerana di dalam bab yang ketiga kitab Khuluqul Muslim karangan Muhammad Al-Ghazali ini menyatakan tentang perkara berhubung dengan kebaikan dan juga keburukan. Ditulis di sini menyatakan bahawa Islam sangat mengambil berat kepada pendidikan jiwa manusia. Islam mengambil berat berhubung dengan pendidikan jiwa manusia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berusaha menanam ajaran-ajaran di dalam jiwanya sehingga ia benar-benar teguh.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menanamkan ajaran berhubung dengan pendidikan jiwa ini, sehingga ia benar-benar teguh berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana kerosakan jiwa pasti akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat, betapapun baik sistem yang ada. Ya. Baru-baru ni kita apa ni? Kan apa ni? Digemparkan dengan kematian seorang pensyarah daripada UIA, ya. Yang mana itu disebabkan apa? Kekacauan jiwa, ya, yang berlaku pada si suami, sehingga mengambil tindakan yang di luar kawalan, ya, sehingga sanggup, ya, membunuh isteri disebabkan beberapa perkara yang boleh diselesaikan, kalau sekiranya dia mengambil jalan Islam sebagai penyelesaiannya. Tetapi apabila berlakunya kerosakan jiwa, kekacauan jiwa, maka dia akan menimbulkan sesuatu, ya, baik dalam masyarakat, sehingga dinyatakan di sini bahawa walaupun betapa baiknya sistem yang ada, sistem yang ada ini baik, tapi disebabkan kerosakan jiwa, kekacauan jiwa boleh membuat tindakan yang sebegitu. Na'udzubillah. Kita ada pertimbangan. Di dalam apa juga yang kita lakukan ini, dia ada pertimbangan, ada neracanya. Dan neraca yang paling adil adalah neraca Islam itu sendiri. Kalau dirujuk kepada Islam, isu poligami dan sebagainya, kalau dirujuk kepada Islam, dia tidak timbul sehingga begitu keadaan. Namun kita bersangka baiklah kepada apa yang berlaku tu, mudah-mudahan ianya menjadi pengajaran kepada orang lain. Orang-orang yang rosak jiwanya akan melaksanakan keinginannya yang rendah. Itu di antara tadi, keinginannya yang rendah sampai tak ada pertimbangan, ya, ambil kain tudung jerut leher isteri, kemudian buatlah, kemudian berlakon pula, kata sekian-sekian dan sebagainya. Ini. Sebaliknya, jiwa yang sehat, ia akan membuka jalan keluar dan kemuliaannya akan timbul dari dalam. Dengan yang demikian, orang yang berjiwa sihat, perilakunya akan tetap baik dan mantap. Itu dia ada hubung kait. Dia ada hubung kait di antara jiwa yang sihat ini. Jiwa yang sihat ni akan melahirkan apa? Melahirkan perilakunya juga akan baik. Ya. Seorang kata rosak jiwa tu, dia membawa, dia ada related dia. Dia bawa kepada perlakuannya, dengan perbuatannya, percakapannya dan pengamalan dan sebagainya. Dia mesti ada kaitan. Dia berpunca daripada mana? Berpunca daripada jiwa kita. Kalau jiwa kita rosak, jiwa kita ada masalah, dia akan ada hubung kait dengan perlakuan kita. Seorang hakim yang berjiwa bersih akan menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam undang-undang yang hendak digunakan untuk menentukan keputusannya. Hakim ni pun, orang yang membuat keputusan, kalau jiwanya juga ada masalah, kadang-kadang dia boleh mempengaruhi keputusan yang akan diputuskan di dalam apa juga, baik perbicaraan dan juga apa jugalah berhubung dengan keputusannya. Kalau sekiranya ni atas sini bahawa seorang hakim yang berjiwa bersih akan menyempurnakan kekurangan. Memang ada kekurangan kepada undang-undang yang hendak digunakan. Tapi kalau sekiranya ada dikaitkan dengan jiwanya yang bersih, jiwa yang tak ada masalah, maka dia boleh mempengaruhi keputusan yang akan diputuskan. Sedangkan hakim yang derhaka, ni mana menyalahi akan perintah-perintah Allah, ya. Sedangkan hakim yang derhaka
dapat menyeleweng dari undang-undang yang baik dan lurus. Ya, itu. Ini ada kaitannya, mesti ada kaitan dengan keputusan yang akan dilakukan. Maka apabila jiwa manusia di dalam masyarakat tidak sihat, suasana akan menjadi suram, berbagai fitnah dan bencana akan menimpa manusia. Ya. Dia mesti ada kaitan. Ya. Jiwa manusia yang begini, masa di dalam masyarakat yang tidak sihat, suasana akan menjadi suram. Masyarakat pun ada ni. Kalau seluruh penduduk kampung Banjar ni mempunyai masalah jiwa, maka dia akan jadi masalah. Masalah dengan jiran, masalah dengan masyarakat dan sebagainya. Masing-masing menyalahkan antara satu sama lain. Disebabkan apa? Disebabkan jiwa dia tadi. Kalau jiwanya tidak sihat. Tapi kalau sekiranya jiwanya sihat, maka ya, insya-Allah masyarakat tu akan tenteram, aman dan boleh bertolak ansur dan sebagainya. Ya. Justru itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ini sifatnya, ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan oleh Allah, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum, ya, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Ini keadaan yang mesti kita sama-sama ambil berat perkara tersebut. Dalam jiwa manusia ni terdapat fitrah yang baik, iaitu sentiasa inginkan kepada kebajikan. Ini fitrah manusia. Ya. Mesti ada dalam jiwa tu fitrah yang baik. Akan terdetik pada dirinya untuk membuat kebaikan. Tidak ada manusia yang fitrahnya begitu. Fitrahnya baik. Ya. Semua nak pada benda baik. Dalam jiwa manusia terdapat fitrah yang baik, iaitu senantiasa inginkan kepada kebajikan dan akan merasa senang apabila dapat melakukannya. Kita sendiri pun begitu. Kalau dapat buat tu benda kebaikan tu, kita rasa fitrah dia macam tu. Buat kebaikan, dapat tolong orang dan sebagainya, secara automatik dia rasa diri dia sendiri. Kerana itu merupakan fitrah kepada manusia sendiri. Dia tidak suka melihat kejahatan dan akan merasa sedih jika berlaku kejahatan tersebut pada diri dia. Satu ketika seorang pemuda datang bertanya kepada Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, aku ingin berzina. Aku ingin berzina. Maka Rasulullah tanya balik kepada pemuda ni, kalau sekiranya kamu ingin berzina, adakah kamu suka ibu kamu dizinai oleh orang? Secara automatik dia jawab. Tadi dia kata dia nak berzina. Tapi Rasulullah tanya balik, adakah kamu suka sekiranya ibu kamu dizinai oleh orang? Ini saya aku
Aku tak suka. Adakah kamu suka adik perempuan kamu dizinai oleh orang? Dia kata tak suka. Serupalah dengan apa yang kamu tanya tadi. Itu. Maknanya kejahatan tu dia secara fitrahnya dia tak suka kepada berlaku pada diri dia. Itu memang fitrah dia. Di samping kenyataan tersebut, di dalam jiwa manusia juga terdapat kecenderungan ingin meninggalkan jalan yang benar. Mereka akan berpuas hati jika dapat melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Pun ada juga di dalam, di samping dia tak suka kepada keburukan itu berlaku pada diri dia, tetapi ada juga di dalam manusia itu terdapat ada kecenderungan untuk meninggalkan jalan yang benar. Sebab itu kecenderungan untuk meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Melalaikan solat, meninggalkan solat dengan sengaja dan sebagainya. Ada berlaku. Sebab itu dia datang daripada mana? Datang daripada godaan syaitan dan sebagainya. Dia ada dulu. Kebaikan dan keburukan tu akan ada. Akan tetapi, kata penulis kitab ini, tidak penting untuk berbincang tentang asal kecenderungan tersebut. Kecenderungan untuk melakukan perkara yang tidak baik. Kedua-duanya adalah kecenderungan yang baik dan yang buruk yang ada pada manusia. Kadang-kadang kedua-duanya saling berebut bergantung kepada kecenderungan mana yang menang, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaan, serta mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Dia akan ada. Kenapa? Pada diri manusia itu ada kedua-dua tu. Ada kedua-dua. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia ada kedua-dua tu. Jalan kejahatan pun ada, jalan takwa pun ada. Cuma dia akan datang untuk memilih jalan takwa ni datang daripada mana? Ni yang datang daripada iman. Datang daripada jiwa yang bersih tadi. Jiwa yang bersih akan memilih jalan takwa, jalan kebenaran. Jiwa yang kotor itu tadi akan memilih jalan-jalan yang bertentangan daripada itu. Sebab itu jiwa kita ini perlu ada pertahanan. Para ulama menggariskan zikir-zikir untuk ketahanan jiwa. Selepas kita beri salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk, itu yang kita zikirkan. La ilaha illallah, kita mengaku tiada Tuhan selain Allah Subhanahu. Ini kekuatan kita. Benteng kepada jiwa kita ni dia perlu ada. Menghindarkan daripada syirik yang kita zikirkan itu. Sebab itu kita kena banyak berzikir untuk apa? Untuk penyucian jiwa kita. Kalau kita jauh daripada zikir, kerana ala bi zikrillahi tatmainul qulub, sesungguhnya dengan mengingat zikir ini mengingati Allah. Zikir ini mengingati Allah. Zikir-zikir yang kita amalkan, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini zikir-zikir yang meletakkan penyucian kepada jiwa kita. Kalau tidak adanya ini, yang akan masuknya ialah syaitan. Jalan fujur, jalan yang membawa kepada kerosakan. Kalau ada zikir-zikir, dekat kita dengan Al-Quran, dekat kita dengan majlis-majlis ilmu, dekat dengan sahabat-sahabat yang baik dan sebagainya ni, dia akan membawa kepada ketakwaan, membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peranan yang ada, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Apa yang diperintah oleh Islam ialah
memberi bantuan kepada manusia agar manusia dapat hidup di atas fitrah yang baik dan menjauhi dari melakukan dosa. Ini dia. Apa yang Islam perintah, sebab itu dalam peringatan Allah Subhanahu Wa Taala selalu dipesan untuk watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, carilah bekalan, sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diperingatkan. Peringatan takwa ni akan diperingatkan setiap minggu. Boleh je khatib tu naik terus cerita bab lain, tapi itu menjadi rukun. Kenapa? Kerana pesanan takwa ni akan membawa kepada kebersihan jiwa. Diperingatkan setiap minggu. Sidang jemaah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati melainkan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, agar kita ni jangan mati selain daripada muslim. Diperingatkan setiap minggu. Untuk apa? Untuk membawa kepada, kenapa Islam tu datang memberi bantuan kepada manusia. Diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita baca sirah, kita dah masuk dah jilid ketiga dah, fiqhus sirah, yang ada di dalam kuliah bulanan kita di masjid ini. Dah masuk jilid yang ketiga. Kalau kita tengok bagaimana daripada muqaddimah jilid yang pertama, bagaimana diceritakan, dikisahkan tentang keadaan masyarakat jahiliah. Siapa dia masyarakat jahiliah ni? Bagaimana keadaan mereka? Kemudian diturunkan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah untuk membetulkan kerosakan, kejahilian yang ada di bumi Mekah tersebut. Itu utusan Nabi, diutuskan untuk apa? Untuk memberi bantuan kepada manusia agar manusia dapat hidup di atas fitrah yang baik. Kita nak hidup di atas fitrah yang baik. Fitrah kita ni baik, dijadikan putih bersih. Hadis Nabi menyatakan bahawa lahirnya anak Adam ini dalam keadaan yang putih bersih. Maka kedua ibu bapanya lah yang akan mencorakkan sama ada menjadi Yahudi, Nasrani ataupun sebagainya. Fitrahnya bersih. Janji Allah pun, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua dah mengaku tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mengakui, bersaksi bahawa Allah itu merupakan Tuhan semesta alam. Allah yang mencipta kita. Maka corak itu fitrahnya ialah bersih. So datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, untuk memberi, Islam tu datang memberi bantuan kepada manusia agar manusia dapat hidup di atas fitrah yang baik dan dalam waktu yang sama menjauhi dari melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan datang seiring. Dosa pahala, dia ada rangkaian dia. Buat baik ada lawannya buat jahat dan sebagainya. Ya, itu benda yang fitrah yang akan kita lalui oleh manusia. Maka mari Allah kurniakan pula kita dengan panca indera. Fungsi mata adalah melihat, fungsi telinga adalah mendengar, manakala fungsi fitrah ialah berjalan lurus bersama-sama kebenaran, iaitu menuju ke arah kesempurnaan. Bagi manusia yang sempurna ni, Allah kurniakan pula kita apa dia? Panca indera. Mata untuk melihat Allah, melihat alam semesta milik Allah, kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang menjadikan untuk melihat. Mendengar, mendengar apa juga, telinga Allah berikan ini untuk mendengar benda-benda yang baik dan sebagainya. Ini semua adalah fitrah kepada ciptaan manusia itu sendiri. Maka mari sama-sama kita mengambil peluang, ruang yang Allah berikan kepada kita ini, untuk kita sama-sama mengisi ruang-ruang kehidupan kita ini, untuk menjadi seorang muslim yang senantiasa taat, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita patuh, maka kita kena cari dengan ilmunya,
dengan mujahadahnya. Mujahadah ni kita melawan. Buat baik dengan buat jahat ini dia ada. Kena perlu kepada mujahadah. Buat jahat ni dia akan datang saja. Kena ada mujahadah lawan benda itu, maka kita akan dapat melawan kejahatan, melawan perkara-perkara yang tidak diingini. Itu perlu kepada jiwa yang macam mana? Jiwa yang perlu dibersihkan, dan cara penyuciannya Islam dah gariskan cara untuk menyucikan jiwa ini. Sebab itu mudah-mudahan kita semua dibimbing, dapat dibimbing dengan nafsu yang baik, untuk kita melalui kehidupan kita ni. Dia pasti je kita ni ada ujian, kita akan diuji, kehidupan kita ni akan diuji. Kalau kita berjaya berhadapan dengan ujian tersebut, mudah-mudahan kita akan menuju ke jalan yang benar, insya-Allah, ya. Jadi mari sama-sama kita terus dan menerus untuk sama-sama meningkatkan dekatnya diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam persiapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada bila-bila masa yang ditentukan kepada kita ini. Kalau sampai masanya, tidak akan dicepatkan sesaat, tidak akan dilambatkan walaupun sesaat, saat kematian kita itu. Jadi kita senantiasa berbekal dengan perkara-perkara dengan ketakwaan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Kita tangguh kuliah kita dengan baca tasbih kafarah dan dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.